Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka surat berapa? Ya? 167. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, menghadap kiblat. Yang keempat daripada syarat sah sembahyang menghadap kiblat. Ini ialah syarat sah sembahyang yang keempat. Maksud kiblat ialah bangunan Kaabah. Ini bermakna dia yang sembahyang hendaklah menghadap ke arah Kaabah. Jadi menghadap kiblat ni kita faham dah lah. Dia adalah syarat sahnya sembahyang. Kalau tak menghadap kiblat pada keadaan-keadaan biasa sembahyang ni, maka tak sah sembahyang. Melainkan pada keadaan dimaafkan tidak menghadap kiblat. Kiblah maknanya arah. Arah mana kita berhadap? Arah Kaabah. Kaabah itulah batu hitam rumah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Dia panggil Kaabah 4 persegi. Apa panggil Kaabah ni? Ka'ab maknanya 4 persegi. Dalil wajib menghadap ke arah kiblat. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah, hadapkanlah wajah kamu ke arahnya. Ini ayat Quran jelas bahawasanya mesti di dalam sembahyang itu kita palingkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Maksud Masjidil Haram di sini iaitulah Kaabah yang ada di dalamnya. Kerana dalam tu dia ada Kaabah. Maka dibuat ibarat dengan kata Masjidil Haram. Maksudnya Kaabah itu sendiri. Kalau kita menghadap Masjidil Haram tidak kepada Kaabah, tidak sah. Tapi kita yang jauh ni memada dengan Masjidil Haram. Di mana saja kita berada, kita hadapkanlah wajah kita kepada dia. Sama ada di dalam sembahyang, kita hadapkan seluruh tubuh badan kita yang zahir sebelah hadapan, muka, dada, kepada Kaabah. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah. Daklah kau hadapkan akan wajah-wajah kamu ke arahnya, iaitu ke arah Kaabah yang ada di dalam Masjidil Haram. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Nabi SAW berkata kepada orang yang diajarkan cara mendirikan sembahyang dengan sempurna, bila kamu nak mendirikan sembahyang, maka sempurnakanlah wuduk. Kemudian hadapkan dirimu ke arah kiblat dan bertakbirlah. Jadi jelas menjadi satu arah di mana saja umat Islam berada, maka kiblat kita, arah kita sebagaimana yang disuruh oleh Allah dan Rasul ialah Kaabah itu sendiri yang ada di tanah haram Mekah, yang sekarang ini duduk dalam negeri Saudi Arabia. Dulu tak ada Saudi Arabia ni. Dulu negeri Islam ni dia besar, sampai ke Maghribi Morocco, sampai ke Pakistan, sampai ke Chechnya, sampai ke Azerbaijan dan sebagainya. Tetapi dipecah-pecahkan oleh Yahudi pada tahun 20-an. Khilafah Utsmaniyah, iaitu negeri Islam yang terakhir
ditewaskan, maka dibahagi-bagikan sempadan. Jadi Saudi suku, Mesir suku, Jordan suku, senang untuk untuk dikawal oleh musuh-musuh Islam. Sepatutnya negeri-negeri Islam hak asal ni satu negeri saja, hendaklah bersatu semula. Tapi oleh kerana masing-masing nak menjadi pemimpin, nak ada kuasa, maka takut hilang kuasa, maka rela dengan pembahagian British yang didesak oleh orang-orang Yahudi menghancur leburkan negeri Islam. Jadi satu negeri jadi asing dah. Tak ada visa, tak ada permit, tak boleh masuk. Padahal asal negeri yang satu. Dulu orang Mekah boleh pergi Jordan, boleh pergi Syria, boleh pergi Palestin, boleh pergi Mesir, boleh pergi ke Maghribi, pergi ke Libya, pergi ke Sudan, pergi ke Somalia. Semua negeri Islam. Satu saja. Pusat terakhir pemerintahan di Turki. Ni kerja orang barat. Dan kita sekarang hancur lebu habis dah. Bukan kata nak masuk melancong saja. Tak boleh. Kalau sama-sama orang Islam kerana negeri dia lain dah. Nak pergi buat haji tak boleh. Nyeskak molek-molek ada. Kena ada visa, kena ada apa. Nak pergi buat ibadat. Jadi Saudi ni dia buat tanah haram ni macam hak dia dah pula. Nak betul-betul dah, bukan kata niat tidak baik. Memang nak buat haji, tak boleh masuk. Bubuh dalam J pula. Takak bubuh dalam J kerana nak buat haji. Bubuh dalam penjara, bubuh dalam apa. Lepas tu tak buat haji atau balik. 2 minggu kurang atau balik. Ini semua ni adalah agenda Yahudi dan Kristian. Sekarang dia jaga pula tanah haram. Amerika jaga. Al-Qadi Ustaz George Bush. Dia yang jaga. Sehingga kan dia boleh memberi kebenaran negeri-negeri Islam yang melakukan penerbangan haji. Dia benar 3 buah boleh lalu. Ni hebat. Dan sekarang ada 8 pengkalan besar tentera Amerika laknatullah di bumi Saudi Arabia. Jumlah semua sekali 220,000 orang sekarang. Tentera Amerika laknatullah di bumi yang Nabi kata la dinani fi jaziratil Arab. Tidak boleh lagi selepas daripada ini ada 2 agama dalam semenanjung Arab. Bukan kata buat mari orang Kristian saja. Musuh nombor 1 umat Islam beri dengan pekalang peluru berpandu. Hak terbaru ni pula dengan Qatar, dengan UAE, dengan Kuwait, Saudi Arabia mengizinkan ruang udaranya dilalui oleh pengebom Amerika untuk mengebom umat Islam Iran. Hebat ini. Ini yang kata innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang Islam munafik seperti ini Tuhan kata duduknya lapis paling bawah sekali dalam api neraka lagi. Golongan-golongan ni. Lapis paling bawah. Jadi itulah arah kita. Takdir kata di buat larilah Kaabah tu. Takdir kata. Ambil buat lari. Dulu terada sekali nak ambil, nak cokeh Kaabah. Siapa dia? Tentera bersekutu Abrahah. Tak dikalahkan oleh burung ababil. Tak nak rombok Masjidil Haram. Takdir kata dang ada pula kuasa besar lagi, mari rombok ambil Kaabah buah atas kontainer buat balik mereka. Maka wajib kita menghadapkan muka kita ke tapak Kaabah tu juga, bukan hadap ke Amerika. Yang naknya bukan bangunan, arah yang satu yang ditentukan oleh Allah. Maksud Masjidil Haram yang disebut di dalam ayat dan kiblat dalam hadis ialah Kaabah tu sendiri. Tarikh disyariatkan menghadap arah kiblat. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu an katanya Rasulullah SAW telah bersemayam menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan dan baginda SAW sangat suka untuk menghadap ke arah Kaabah. Lalu Allah menurunkan ayat yang bermaksud sesungguhnya kami sering melihat mukamu. Berulang-ulang mendongak ke langit, maka Rasulullah SAW menghadap ke arah Kaabah. Oleh itu tarikh ia disyariatkan menghadap Kaabah ialah pada awal-awal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menghadap kepada Kaabah semula, kiblat umat Islam pada awal Islam iaitulah Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Itu kiblat kita yang pertama. Yang sekarang ini sedang tak dicerobohi oleh tentera Yahudi laknatullah. Yang direstui oleh apa benda ni pemimpin Jordan restu.
Jordan ni dia ada pakatan sulit dengan tentera, dengan Yahudi. Jordan ni hebat. Nah, dia ada pakatan sulit. Jordan lah yang memberi maklumat supaya kat mana duduknya apa benda ni, pemimpin mujahidin di Palestin. Jordan yang beri maklumat. Jahat. Raja Jordan ni memang jahat. Dah. Jahat pada Yoping. Jadi 16 bulan atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis di Palestin. Baitul Maqdis, negeri para nabi. Jadi dalam duk menghadap, tujuannya nak pikat orang-orang Bani Israel supaya mengikut Al-Quran, mengikut Nabi, mengikut Islam. Tak jadi apa juga. 16 bulan, 17 bulan dah ra'i ke dia. Nabi sentiasa mendongak pada langit, iaitu bercita-cita dalam hati Nabi, andainya kalau dipusing semula kepada Mekah molek Kaabah, dak bumi yang tepat dibina oleh Nabi Ibrahim. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang terlintas di dalam hati Nabi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', kata Allah, sesungguhnya kami telah lihat kamu sentiasa mendongak kepada langit, iaitu menunggu-nunggu turun wahyu, berputar semula kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah. Akhirnya diturunkan ayat, maka berpusing semula kepada Kaabah. Turun ayat tu tengah semayang asar satu jemaah. Tengah semayang asar datang perintah supaya berpusing kiblat, pusing tengah semayang. Tok imam jadi duduk belakang. Mana? Terkenal lah masjid hak pusing tengah semayang tu dia panggil masjid dia di mana? Masjid dua kiblat. Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Tengah semayang menghadap Palestin, turun ayat pusing tengah semayang. Nak menghadap kepada Kaabah. Jadi bukanlah diri negeri itu sendiri yang kita muliakan dia, yang kita muliakan, yang kita agungkan perintah Allah. Kalau Tuhan kata adab Tokyo pula, wajib kena adab Tokyo. Tapi tak kata lagu tu. Hak penting perintah Allah. Bukan Palestin, bukan Mekah. Perintah Allah. Cara mengetahui kiblat, ia terdiri daripada dua keadaan. Orang yang semayang berada dekat dengan Kaabah dan dapat lihat Kaabah jika dia mahu, atau berada jauh daripada Kaabah dan tak dapat melihat. Ni dia saja dua keadaan orang yang semayang nak menghadap kiblat. Orang yang nampak, iaitu orang duduk di Masjidil Haram ataupun di sekitar bandar Mekah, dan orang yang jauh macam kita ni, tengok lagu mana seperang pun tak nampak. Pada keadaan pertama dekat Kaabah, orang yang semayang wajib adab arah ain, iaitu zat Kaabah dengan yakin. Maknanya kalau kita semayang dalam Masjidil Haram, kita mesti nampak Kaabah depan. Tak nampak pun lindung dinding, kita kena ikut orang yang nampak, ikut sah-sah nampak. Boleh lagu tu. Ataupun kita di luar di Masjidil Haram, semayang di atas bangunan, semayang atas hotel, di keliling tu. Masjidil Haram ni di tengah-tengah lembah. Kota Mekah ni dia lembah. Keliling tu dia gunung. Rumah-rumah di bukit keliling tu wajiblah kena hadap. Biar betul sejadah dia. Arah kepada Kaabah. Manakala keadaan kedua jauh dari Kaabah, orang yang semayang wajib menghadap ke arah ain zat Kaabah, berasaskan pada dalil tanda yang zanni. Zanni maknanya berat belum betul. Jika tidak boleh berasaskan dalil qat'i, yang ini diyakini benar. Kita hak jauh ni tak wajib macam orang duduk di Mekah, kena nampak, kena betul-betul straight dengan Kaabah. Kita ni dengan cukup dengan dalil zanniyah, iaitu berat sebelah betul. Nak dapatkan zanniyah ini dengan berbagai-bagai cara. Dengan tengok matahari. Tengok matahari ni bulan 7, bulan 8. Kalau petang pukul 6, matahari duduk di mana, kita hadaplah rumah kita sejadah yang betul situ. Biasanya bulan 6, bulan 7, bulan 8, matahari ni duduk di atas kota Mekah. Kalau jatuh, kita hak di Malaysia ni. Begitu cara dia. Kadang-kadang dengan tengok arah bintang, orang pandai tengok bintang. Ataupun orang pandai tengok bulan. Tak pandai tengok tak boleh tengok dengan bulan. Jadi boleh guna tanda-tanda lagu tu. Tengok dacing tak boleh. Ataupun dengan kompas. Kompas ni mestilah kompas yang molek. Kompas yang maknanya yang betul ukuran dia lah. Jangan kompas hak murah kedai meeting tu. Mesti ketang kali tu tak jadi tu. Waktu kalau pergi ke laut pakai kompas tu dak balik sokmo dah. Dah. Kemudian kita hendak pandai nak tengok, ikut orang pandai. Orang pandai tengok kompas, dia kata gini, kita betul buat surat tak tu.
Orang dulu-dulu penting ni arah kiblat. Rakok dalam anggok duk ita kakang lenggok kakang tunduk, kakang lenggok kakang tunduk. Wak benda buat cik. Cari kiblat. Nak buat surah dak Nak buat jambang. Nak buat jambang takut menghadap kiblat. Orang dulu bergaluh. Nak lening dah tak ada. Nak. Tak ada tahu ke benda rumah gayak gepang kali kiblat. Nak rumah kali ni kan gayak gepang biarlah asal rumah lawa. Nak kiblat sekali ramai sekali tanya kok mana kok mana payah nak khabar. Jadi kalau boleh lah nak buat rumah biarlah betul senang dengan kiblat. Nak kemudian kalau kita surah kita ukur dengan kopah-kopah dengan orang-orang yang pandai gini sikit, surah ni pula gini sikit, semua dalil-dalil yang molek belaka, maka tak payah balaslah betul belaka sebab zanniyah. Nak dia gitu. Kita nak dapat tepat payah kita tergantung ni. Melainkan kita kirim tali 13 guni, orang lagi terbang apa ini suruh tahu tali. Kita pun getang molek baru betul. Siapa orang Mekah payah nak buat gitu. Kalau dah ukur dengan ukur beberapa dah dalil, 7-8 orang dah mari ukur salah kiblatnya, maka hak lepas kita ukur dimaaf pakai sah dah. Start pada tahu dah salah ni, salah benar, kerana banyak sangat dalil, banyak bukti, kena alih surah tu. Dia kena alih. Tak? Kalau seorang dengan seorang tak payah alih. Tapi banyak sangat panggil hak jabat ukur salah, panggil jabat tanah salah, panggil jabat JKK salah. Faham? Kena alih hak tu. Bunyi sekali tau. Tu nak dengar. Baik. Cara semayang dan bilangan rakaat sembahyang. Ketika Allah memfardukan ke atas orang Islam, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW sebagaimana yang telah disebut sebelum ini, untuk menjelaskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam waktu bermula dan berakhir setiap semayang, dan menjelaskan bilangan rakaat seperti berikut. Nabi SAW belajar dengan Jibril alaihi salam. Tok guru Nabi, tok guru ngajar bab semayang. Lepas tu kita belajar bab semayang dengan tok guru. Jangan belajar sendiri semayang. Tak, dia kena ada tok guru. Nabi ni nampak dia belajar dengan guru juga. Guru dia Sayyidina Jibril AS. Mari ngajar khabar waktu, perbezaan jarak waktu, cara nak ukur bayang, tak, kemudian kaifiat rukun-rukun semayang ditunjuk oleh Jibril AS. Nabi belajar satu demi satu. Kita ni tak mahu belajar. Nak hebat, tak mahu belajar pun bab semayang. Sembahyang subuh 2 rakaat dengan 2 kali berdiri dan sekali tasyahud, iaitu tasyahud akhir. Sembahyang zuhur 4 rakaat 2 tasyahud. Tasyahud pertama selepas 2 rakaat dan tasyahud kedua di akhir sembahyang. Sembahyang asar 4 rakaat seperti sembahyang zuhur. Sembahyang maghrib 3 rakaat dengan 2 tasyahud. Tasyahud pertama selepas 2 rakaat, tasyahud kedua di akhir sembahyang. Sembahyang isyak 4 rakaat seperti sembahyang zuhur dan asar. Habis masalah syarat-syarat sah sembahyang, kita masuk rukun sembahyang. Baik. Makna rukun. Rukun ni ialah bahagian asasi daripada suatu benda, seperti dinding yang merupakan salah satu bahagian asasi bilik. Oleh itu bahagian asasi sembahyang ialah rukun-rukunnya, seperti rakaat, sujud dan seumpamanya. Sembahyang tidak akan berlaku dan tidak sah kecuali semua di bahagian asasi sembahyang telah sempurna dan dilakukan secara tertib sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang diambil daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Rukun-rukun ni benda yang penting, benda yang menjadi asas bagi satu perkara. Jadi asas-asas bagi sembahyang dipanggil rukun sembahyang. Ataupun maknanya benda yang meneguhkan sesuatu bangunan dipanggil rukun. Macam Kaabah dia ada rukun Hajar Aswad, rukun Yamani. Tu penjuru-penjuru tu dikira asas bagi Kaabah. Maka 13 rukun sembahyang. Setengah kitab mazhab Syafi'i dia kata bermula rukun sembahyang itu 14. Jangan pelik lah. Hak tula je. 13 pun hak tula, 14 pun hak tula juga. Pasal apa dia bilang 14? Pasal dia bilang gini. Selepas dia kata apa benda ni rukun sujud, kemudian dia kata rukun yang seterusnya adalah tamakninah di dalam rakaat dan dalam iktidal, dalam sujud dan dalam apa benda duduk antara 2 sujud. Jadi tambah segi rukun. Jadi 14 hak tula. Ada setengah kitab dia bilang bermula rukun sembahyang itu 17. Betul dah. Pasal apa? Dia bilang suku tamakninah sebagai rukun. Dia kata rukun yang selepas daripada qiyam iaitu rakaat.
Rukun yang keempat. Rukun yang kelima iaitu tamakninah dalam rakaat. Jadi 14 dah tu, tambah. Rukun yang seterusnya adalah i'tidal. Kemudian rukun yang seterusnya tamakninah dalam i'tidal. Lepas tu tamakninah dalam sujud, tamakninah dalam duduk antara sujud, jadi tambah 4, campur 13, 17. Nah, tu nama. Zaman Nabi SAW tidak sebut bermula rukun semayang 13 perkara dah. Dah ambil 2 rukun. Sebab Nabi SAW ajar seorang laki-laki yang semayang tinggal benda-benda yang sunat. Nabi buat benda, Nabi ajar buat benda-benda yang rukun saja. Bila ulama bilang 13. Sebab laki-laki ni dia semayang, kemudian tak betul, semayang lagi tak betul. Akhirnya Nabi suruh semayang. Semayang yang keempat, Nabi kabarlah supaya jangan tinggalkan rukun-rukun semayang. Dan syarat yang mengesahkan semayang. Jadi daripada itulah ulama pun buat rukun semayang. Ada kitab mutaqaddimin, tak lamalah dibilang, dia kata asas-asas semayang itu. Asas dipanggil. Kita ni terkenal dengan nama rukun dah. Tak apalah nama saja. Secara kesimpulannya sembahyang mempunyai 13 rukun. Islam 5 rukun. Islam hadari 10. Ada 10 konsep. Dia hebat lagi. 10 konsep. Tak dengar konsep Islam hadari? Yang pertama dia kata keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Betul. Tapi iman dan takwa tak ada. Konsep saja betul. Buat ngaruk ngabang kali. Keimanan gua ni dengan ratu cantik, dengan arak kasbut jenis tau ada belaka. Tak, itu bukan keimanan. Nak kebengongan. Secara kesimpulan 13 rukun. Yang pertamanya niat. Niat ini adalah rukun sembahyang. Niat mesti ada pada di sisi keempat mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Cuma ulama fiqh mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan sunat berniat di dalam takbiratul ihram. Bagi mereka niat bukan rukun sembahyang, tetapi syarat sah sembahyang. Ulama mazhab Syafi'i dan satu kumpulan daripada mazhab Maliki mengatakan niat adalah rukun sembahyang. Hanafi dengan Hambali kata niat bukan rukun, syarat sah sembahyang. Dah kali tak niat sah tak, di sisi Hambali dan Hanafi tak sah juga. Nama je lain, dia panggil syarat. Mazhab kita Syafi'i dan sebahagian daripada ulama Maliki mengatakan apa benda ni rukun. Rukun pun niat, hak kata syarat pun niat juga. Jadi tak ada masalah. Tak usah balah lah, nama saja lain. Niat ialah qasad, melakukan sesuatu yang disertai di awal perbuatannya. Inilah ta'rif niat di sisi ulama fiqh Syafi'iyah. Dia kata an-niyatu qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'li. Qasad mengerjakan sesuatu lalu berbuat ataupun sambil mengerjakan, disertakan dengan buat sesuatu. Tempat niat ini adalah di hati. Niat ni duduk dalam hati. Hati ni mana kak? Hati diri kita. Dah nak tunjuk kak? Tunjuk tak boleh. Kalau boleh tunjuk bukan hati. Dan hati ni mana? Hak tak boleh nak tunjuk. Tu hati. Tunjuk kat dada tu bukan hati situ. Tu jantung. Nak tunjuk kat perut, usus. Nampak? Dia tak boleh tunjuk. Diri kita. Hati ni tak tahu di mana duduk. Tapi hatilah timbulnya segala gerak laku kerja kita. Dialah yang mula-mula. Dia mari di hati dulu. Nak duduk di rumah tadi, dia mari dalam hati. Nak pergi surah ke, nak pergi maiding. Dia mari gitu. Hati tu daripada dalam hati. Dah kat mana asal? Rasa cari lah, tak jumpa cari. Nak cari benda barang kita tak temu. Jadi niat tempatnya dalam hati, dan tidaklah yang di dalam hati itu semua bernama niat tak. Ada kalinya dinamakan azam, ada ke azam. Azam ni kita turun daripada rumah memang nak pergi suradah, nak sembahyang maghrib. Dia panggil azam. Maknanya tak lari tak lain dah. Kadang-kadang dia nama taraduk dalam hati kau. Taraduk ni tak tahu kat manusia ni.
Surah maiding. Tu taraduk. Tak putus lagi. Bila putus dah surah, dipanggil azam. Lah mari itu khatir. Surah mana ni? Khatir baru dak mah. Tak. Lepas tu singgah. Bila singgah dipanggil cita-cita. Bila kuat dah memang dak ngundur dah, memang nak pergi surah azam. Dia gitu. Niat masih berdiri akad takbir. Allahu akbar, niat mengerjakan sembahyang. Baik. Dalilnya sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Sungguhnya amalan itu dengan niat. Takdirnya innamal a'mal yasihul bin niat. Sesungguhnya amal itu tasihul sah dengan niat. Bukan semua. Ba'dal a'mali, sebahagian daripada amal. Tetapi semua amal itu sebaiknya dengan niat. Tetapi dan juga sebahagian amal itu disyaratkan atau menjadi rukunnya adalah dengan berniat. Ada amalan yang tidak wajib berniat. Macam kita nak berzikir, nak kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak wajib niat. Sahaja aku berkata subhanallah, tak payah. Tetapi sebaiknya kita niat lillahi rabbil alamin. Di dalam seluruh kehidupan kita. Niat sembahyang mesti disertakan ketika takbiratul ihram. Ini bermaksud ketika melapaskan takbiratul ihram, hatinya dalam keadaan sedar dan tertumpu pada qasad untuk melakukan sembahyang. Di samping ingat akan jenis dan fardu sembahyang yang hendak didirikan dan tidak disyaratkan menyebutnya dengan lidah. Jadi kalau mengaji kitab-kitab lama tu biasalah kitab-kitab Jawi disebut qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad ni nak mengerjakan sembahyang. Ta'arud ni kita sebut fardu. Ta'yin ni kita tentukan. Sebab apa? Kalau kita tentukan sembahyang sunat, jatuh sunat. Tentukan sembahyang fardu jadi sembahyang fardu, sembahyang zuhur. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Nabi sallallahu. Dan sesungguhnya bagi seorang itu apa yang dia telah ditentukan di dalam hatinya. Jadi kalau sembahyang pada waktu apa benda ni, pada waktu malam, kita sembahyang malam, kita tak sembahyang isya lagi, pukul 10 malam. Ataupun pada masa-masa ni. Tak apalah, kita ambil contoh sembahyang isyak. Kalau kita niat sembahyang isyak, jadi isyak lah. Dalam takbir itu kalau kita niat bukan sembahyang isyak, umpamanya kita niat sembahyang apa benda ni, sembahyang ba'diyah, sembahyang qabliyah, jadi sembahyang qabliyah. Sembahyang qabliyah isyak boleh ke? Jadi kalau tak niat mana-mana isyak ke qabliyah ni. Dah qabliyah ada ke 4 rakaat. Macam sembahyang zuhur ada qabliyah 4 rakaat. Jadi kita ta'yin, aku sembahyang fardu zuhur. Dia berlagu tu. Tengah malam kita nak ta'yin. Tengah malam kita sembahyang isyak dah, kita nak sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat kita kena tentulah. Sembahyang apa? Sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang istikharah 2 rakaat belaka tu. Jadi kena ada niat lah supaya kita dapat menentukan apakah sembahyang yang kita nak buat. Dia boleh terima belaka. Dia buat contoh tu dalam kitab-kitab. Biasanya sahaja aku sembahyang fardu maghrib 4 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Itu contoh dah. Bukan mesti seperti itu. Mana dalam hati kita ni, masa kita takbir, kita hadir dalam hati nak mengerjakan sembahyang fardu maghrib. Dia panggil niat lah. Maknanya jangan kosong. Itu tak ada berniat. Bukan sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau gitulah kita niat sama, sah juga. Tapi taklah wajib begitu. Maka dalam kitab-kitab fiqh disebut dan bermula contoh niat itu seperti ini. Mesti dibuat seperti ini. Dia buat bermula niat itu mesti seperti ini. Tak boleh lagu lain seperti. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib. Hendaknya kau tak taruh ta'yin di sisi mazhab Syafi'i. Aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu isyak. Dan juga berlaku khilaf di kalangan 4 mazhab ini. Iaitulah mazhab Syafi'i dan sebahagian daripada mazhab Hanbali mengatakan bahawasanya boleh kita hendaklah menyertakan niat. Sebahagian Maliki menyatakan kita mesti muqaranahkan niat di dalam takbir. Ulama-ulama mazhab Hanafi dan ulama-ulama mazhab Hanbali mengatakan sunat, tidak wajib kita niat di dalam takbir, tetapi boleh kita berniat sedikit sebelum daripada takbir. Boleh sebelum takbir. Tetapi walaupun dia kata belum takbir, masih berdiri, bukan di rumah, bukan masih bawa motor, tu tak ada ulama pak khabar. Masih berdiri nak takbir tu. Mazhab Hanafi kata niat masa tu sah. Dia kata waktu yang sedikit qabla takbir.
zamanun yasirun qabla takbir. Masa yang sedikit sebelum takbir. Maksudnya sebelum takbir berdiri. Dia pun niat dah, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Dia pun takbir lah. Masa takbir tu mazhab ni dia dah kata dah, niat dalam hati. Dia memandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak nampak benda lain. Jadi sah bagi dia. Jadi khilaf situ. Jadi nak khayatnya bila kita ni berlaku apa benda ni kesukaran, masyaqqah, payah nak masuk niat dalam takbir, maka boleh kita taklid pendapat mazhab Hanafi. Yang mengatakan niat sebelum takbir. Orang yang kronik sangatlah, orang teruk sangat sampai 5-6 kali tak masuk lagi. Tapi orang kabur tak mau dengar. Bukan serema, 3 rakaat dah wajib. Menghadap kiblat tak wajib. Kerana Allah Ta'ala tu tak wajib buat mari dalam hati. Kerana Allah Ta'ala wajib sekalian kehidupan kita ada dah tu. Kerana Allah Ta'ala biar ada tu. Yang dia aku sembahyang fardu maghrib pendek. Dia nak ikut sama macam dalam kitab tau. Allah saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat belakang untuk imam kerana Allah Ta'ala. Jadi tak masuk. Tak masuk. Orang pun tayak awal. Tayak awal power. Dia pun power. Lalah orang tayak akhir dia baru masuk. Pok-pok ni. Pok-pok was-was ni. Pasal saat ni kadang-kadang kita kabur tak mau ikut. Siapa yang niat banyak ngak tu apa? Dia kata doa kena buat gitu. Tok guru kata, "Saya ikutlah dia." Ulama kata tak wajib. Pendek aku sembahyang fardu maghrib. Dah payah ngak nak sebut, payah ngak kata dulu hak Melayu sebelum takbir. Aku sembahyang fardu maghrib. Akad Allahu akbar. Mari pula. Sebab itulah ulama-ulama yang mengatakan sunat talafuh, mengatakan berlapah dengan niat ni tujuan apa? Nampak? Supaya menolong akan lidah itu bagi hati. Jadi bila kita kata dulu, kita pun niat, derahlah mari. Kita katalah, aku semayang saja, aku semayang fardu maghrib. Allah dimari lalu. Sebab kita baru katakan. Mesti dimari mudahlah hati. Dan ni yang payahnya luar bahasa Arab. Baca takbir nak hari niat bahasa Melayu. Luar bahasa Arab. Salli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Lepas tu nak mari Allah, nak pusing balik bahasa Arab ni. Nak jadi Melayu. Payah Kata hak Melayu dia ambil hak Arab apa? Kata hak Melayu, aku semayang fardu maghrib. Allah, mari lalu, aku semayang fardu maghrib. Mudah. Sebab suara kita ni, bila kita baru lafaz, dia mudah ingat dalam hati. Kalau dia cakap bagi tadi dah, nak ingat balik, payah. Dia macam ekor je. Aku semayang fardu maghrib. Kita akak, nampak selalu waktu. Aku semayang fardu maghrib. Senang. Dia ekor. Dia hati kita ni dengan suara macam kita cakap dalam gua. Kalau kita pergi ke dalam gua, kalau kita tepikkan, dia ada ekor. Hadari. Faham tak? Dia gepa gitu. Contoh pun nak kena tak? Baik. Dan tidak disyaratkan menyebutnya dengan lidah. Tak syarat menyebut dengan lidah. Ulama-ulama mazhab Syafi'i sebahagiannya, dan ulama-ulama mazhab Maliki mengatakan sunat berlapah pada mulut. Salli itu sunat. Mazhab lain kata tak payah. Jadi tak payah balah. Benda khilaf. Khilaf bukan benda ijma'. Nak balah buat dia. Tak mau salli. Takbir terus. Nak baca usalli, baca. Tapi jangan kuat sangat ni, kuat dah. Usalli. Perlahan dah lah. Yang sebaiknya saya kata usalli, kata Melayu macam tadi. Aku semayang fardu maghrib. Gitu. Bagi orang yang payah nak masuk. Kalau hak mudah dah, tak payah usalli dah. Berdiri, Allahu akbar. Mari lalu dah. Hak mudah. Dah kalau payah sangat nak masuk, katalah aku semayang fardu maghrib, akad takbir. Tapi jangan kuat. Benda masalah ni masalah ijtihad. Masalah menghadirkan niat qasak ta'arud ta'yin pun masalah ijtihad juga. Jadi kita ikutlah ulama-ulama. Kita rasa nak ikut ulama mana betul belaka. Semuanya dapat petunjuk daripada Allah. Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'manu wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immati
'alal huda wal ikhtilafu rahmati. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan Imam Sufyan ibn Uyainah dan imam-imam mujtahid yang lain, semuanya di atas petunjuk. Semuanya betul ke? Tak, mana-mana yang kita ikut, khilaf mereka itu menjadi rahmat bagi kita. Tak payah balahlah. Tak, kita rasa seronok dengan mazhab Hanbali, ikut mazhab Hanbali. Jangan ikut ayat ping dah. Jangan paksa orang suruh ikut pendapat imam-imam kita. Jadi taksub pula. Baik, berdiri ketika sembahyang fardu bagi yang berkuasa. Dalilnya Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu an bahawa dia berkata, ini menjadi dalil bagi rukun yang kedua, iaitulah qiyam. Qiyam menjadi rukun yang kedua. Qiyam bahasa Arab, bahasa Melayu panggil berdiri ataupun bangun. Aku mempunyai penyakit buasir, sejenis penyakit bahagian dubur. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan semayang. Sabda Nabi SAW, semayanglah kamu dalam keadaan berdiri. Sekiranya tidak mampu maka dalam keadaan duduk. Sekiranya tidak mampu maka di atas lambung kanan, iaitu dengan menyenggeng, mengiring di atas tulang rusuk sebelah kanan, macam mayat di dalam liang lahat. Baik. Jadi Imran bin Husain kena penyakit bawasir. Dia tanya Nabi, nak semayang lagu mana? Saya penyakit bawasir. Takut keluar bawasir dia. Diri lama-lama keluar bawasir. Nabi kata gini, kalau boleh berdiri kena berdiri. Tak boleh berdiri, duduk. Duduk pun tak boleh, semayang belah ngiring macam mayat dalam kubur. Rusuk kanan kita ni di atas bumi, rusuk kiri hadap ke langit. Dia gitu. Jadi asal dia kena berdiri dulu. Duduk tak boleh, semayang fardu tak boleh duduk, melainkan tidak ada kemampuan. Semayang sunat tak apa. Seorang dianggap berdiri bila dia berada dalam keadaan tegak. Dia kena tegak. Kalau diri sengit macam nak rebah, tak dipanggilkan berdiri. Melainkan memang dia berdiri, dia lagu tu sama. Itulah seboleh-boleh dia berdiri. Maka sengit tu dikira qiyam yang betul bagi dia. Sekiranya dia membongkok dengan sekira-kira tapak tangan boleh sentuh lutut tanpa uzur, maka batal semayang. Dia bokok. Bokok mana? Kalau nak pegang lutut tak payah tunduk dah. Pakai sapa dah. Dia panggil tunduk lagu tu tak sah. Ini kan rukun diri sudah tidak ada lagi dalam semayangnya itu. Dia kena qiyam. Tidak dikenamakan qiyam kalau terbongkok seperti itu. Sekiranya orang semayang hanya mampu berdiri pada beberapa sebahagian saja dalam semayang dan tidak mampu pada bahagian yang lain, maka dia hendaklah berdiri ketika melakukan bahagian yang mampu dilakukan secara berdiri, dan duduk pada bahagian yang tidak mampu dilakukan secara berdiri. Maksudnya, kalau kita 2 rakaat boleh berdiri, rakaat yang ketiga tak mampu berdiri, duduk boleh, tak wajib berdiri. Rakaat keempat berasa molek dah belakang, hilang sakit, wajib berdiri. Jangan teruskan, tak sah semayang kita. Dia gitu. Kalau mula-mula tu sakit, memang semayang duduk dah, tak boleh nak betul belakang. Siapa saya rakaat yang keempat, hilanglah penyakit belakang kita, tak wajib diri. Kalau habis juga walaupun 1 rakaat, maka tak boleh. Dengan menyebut perkataan semayang fardu, iaitu wajib qiyam dalam semayang fardu menjadi rukun, maka berdiri ketika semayang sunat adalah disunatkan secara mutlak. Mutlak ni tak kira lah sunat, sama ada kita boleh berdiri tak boleh berdiri. Semayang sunat tak wajib diri. Dah berdiri juga boleh fadilat lebih, untuk memudahkan dan memberi keringanan kepada kita. Sebab sunat ni banyak. Sunat ni banyak, jadi tidak diberatkan dah. Sunat ni banyak, dalam sehari semalam banyak puluh-puluhan rakaat. Ni 17 rakaat je mampu berdiri pada 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Semayang sunat daripada awal boleh duduk. Gagah tapi boleh duduk, tak ada masalah. Boleh akak barang, boleh akak beras, boleh akak seming. Biar nak semayang duduk, lagilah baik pada tak semayang. Tapi pahala sama kalau berdiri RM1. Kalau berdiri RM5, dia RM2.5. Dia gitu. Oleh itu harus baginya orang seorang semayang dalam keadaan duduk, sama ada ketika mampu berdiri atau tidak. Boleh berdiri, nak semayang duduk, lagi. Dia sama dengan istinja, dengan tisu, dengan batu. Adapun tayamum tak, dia mesti tak ada air dulu baru sah tayamum. Ada air tak sah tayamum. Ataupun sakit, kalau tak sakit tak sah tayamum. Adapun istinja dengan batu ataupun dengan tisu, dengan kain, dengan kertas, air ada dalam tandas, biar nak pakai tisu sekali, hukumnya sah. Sebab dia tak wajib apa benda ni dengan tertib. Dia boleh pilih. Gitu lah. Air ada, berbeledi-beledi air, biar nak bahan dengan 3 utir batu.
sah. Ada pun sembahyang sunat begitulah, qiyam saja, hak lain tak gugur. Jangan kata dah duduk tayak bahan datang pula. Taklah, duduklah. Kerana berdiri hak lengah ni orang malas bangun. Sembahyang duduk ni orang rajin. Tak? Sembahyang tu malas nak bangun. Tengah duduk mayang sunat. Senang kat takbir gitu. Tapi bangun mayang fardu lengah je kat punggung. Tak? Nak kita tengah sembang dah orang bang isyak. Tak? Allah legah isa pula dah malahnya nak bangun. Jadi kalau sembahyang sunat sambil duduk lah gilah. Walau gagah sekali mana pun tak berdosa sikit kita sembahyang sebelum duduk. Tapi kalau kita nak pahala lebih, sembahyanglah belum berdiri. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'im wa man shalla qa'iman wa man shalla na'ima falahu nisfu ajrul qa'im. Siapa sembahyang dalam diri maka adalah lebih afdal. Siapa sembahyang dalam keadaan duduk maka baginya separuh pahala orang yang berdiri. Siapa sembahyang dalam keadaan tidur mengiring maka baginya separuh dari pahala orang yang duduk. Tapi gitulah. Adapun sembahyang fardu, kita tak larat nak berdiri, boleh duduk. Boleh duduk. Seperti pening kepala berdiri. Kalau duduk tak pening kepala, boleh sembahyang fardu duduk. Ataupun takut jatuh, sembahyang bira gunung, bira bukit, bira rumah flat atau bumbung. Kalau bulan diri takut tiup di angin jatuh berdebau. Duduk tak tiup di angin, boleh sembahyang duduk. Nak selamat nyawa. Ataupun atas perahu, jalan udang, kalau berdiri jatuh barang di kerak kedai. Boleh belah duduk. Tak payah qada. Sembahyang fardu ni. Sembahyang lauk, sembahyang di mana lagi? Kau anda lah. Ataupun kalau sembahyang berdiri nampak di binatang. Sembahyang duduk binatang tak nampak. Binatang mana? Binatang yang menerkam. Boleh sembahyang duduk. Jadi sembahyang masuk hutang, cari tokat Ali. Dulu cari candang, ni cari tokat Ali. Ni musim tokat Ali ni. Macam-macam jenis kopi. Semua ni berasasnya tokat Ali belaka. Jadi tak Hajimat tokat Ali? Kaca belaka. Dah jadi? Minum tak? Dah jadi tak? Supaya tak agak tahu. Dia kata supaya kita kena ikut Hajimat lah. Dari ketua murid supaya lah. Memang dah. Dia pakai serbuk, pakai atas jadi serbuk payah jadi. Dia kalau nak mudah jadi jangan potong kat Ali. Pakai belak tu ngedawar. Satu memang jadi tu. Baik. Jadi bila dia nak sembahyang, bila dia sembahyang, kalau dia sembahyang diri, rimah dia 2 ekor. Rimah nampak. Sembahyang duduk, rimah tak nampak. Sembahyang fardu boleh sembahyang duduk. Selamat nyawa. Tak nampak lagi. Contoh lah. Jadi dah tanya dah kalau singa mana? Dia kira bodoh. Tak. Buat contoh rimah. Ini pertikar pula. Singa kau andamu lah. Jadi kalau sembahyang duduk tak nampak, selamatlah kita. Orang jahat ke, peropok ke, apa ke, orang zalim ke, boleh sembahyang duduk nak selamatkan diri kita ataupun harta benda kita. Itu contoh. Baik. Sembahyang sunat kalau kita boleh berdiri, kita sembahyang duduk boleh pahala separuh. Maknanya kalau kita sembahyang berdiri RM1, kita sembahyang duduk boleh 5%. Tapi kalau kita sembahyang duduk untuk sembahyang fardu orang yang sakit, dia tetap sama dengan pahala berdiri. Tak masuk tu. Kita biasa sama-sama sembahyang diri, hari ni sakit pinggang, tak boleh nak berdiri terus. Sakit pinggang. Pasal saat ni lah buat amal tadi, hak belak dengan dawak ni. Faham tak? Jadi dah sakit pinggang-pinggang. Kena duduk. Duduk pahala macam kita sembahyang diri. Kalau kita sembahyang diri, seria, dia sembahyang duduk, seria juga. Pasal sakit. Faham? Dia tak rugi tu. Macam orang pergi sembahyang jemaah sama. Tiba-tiba bahan demam, tak boleh nak pergi sembahyang jemaah. Maka sembahyang seorang di rumah, macam sembahyang jemaah. Sebab tu kita kena lazim. Mari surat mu. Pergi sama dengar. Hari tu sakit. Pening kepala pun tak boleh nak pergi surat. Dah nak dengar. Pahala dengar boleh ke dia. Pasal hati duk nak pergi sama. Tu untung kita. Kemudian yang ketiganya takbiratul ihram. Wallahu a'lam.
Tengok soalan. Si mati ada meninggalkan sedikit wang tunai di dalam bank belum dikeluarkan dan barang-barang kemas. Pewaris menghimpunkan jumlah wang tunai dan nilai barang-barang kemas tersebut, kemudian membahaginya mengikut faraid. Kiraan dan pembahagian ini hanyalah di atas kertas saja, tanpa milikkan sepenuhnya di tangan pewaris. Setelah itu pewaris lelaki bersetuju menolak sebahagian daripada bahagian masing-masing kepada pewaris perempuan supaya menjadi sama banyak juga kiraan di atas kertas. Persoalan saya, adakah kaedah ini menepati syarak? Ya, boleh lagu ni. Dia nak bagi sama banyak. Nah, ini asalnya kalau lelaki, adik-beradik lelaki boleh dua bahagian, adik-beradik perempuan. Maknanya liku li zakari mislu hazil unsayan, kata Allah, bagi tiap-tiap saudara lelaki-lelaki dapat dua bahagian saudara perempuan. Maknanya kalau orang puang boleh RM1, adik-beradik lelaki RM2. Nah, tapi dia nak bagi sama banyak. Nak bagi sama banyak boleh, tapi jangan terus. Hendaklah kita bahagi mengikut faraid dahulu. Jangan kita tinggal perintah Allah. Bagi ikut faraid dulu. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran, kita ikut waktu dulu. Sekali pun atas kertas. Nah, atas kertas lah. Maknanya lelaki dapat 10,000. Boleh ni, contoh lah. Puang 5,000. Bagi dah, gitu. Nak bagi harta pula, nak bagi nak milik. Nah, lambat. Kadang-kadang dalam fikih boleh milik, dah kalau rumah, kalau tanah apa semua, lambat lagi ya. Nah, kemudian nilai itu telah dibahagikan mengikut faraid dan faham dah masing-masing dapat banyak mana. Kemudian masing-masing pula tanya, kita nak bagi sama banyak, setuju ke tak? Mesti semuanya setuju. Bila semua setuju, lepas tahu dah hak masing-masing mengikut Quran dapat banyak mana, baru boleh bagi sama banyak. Jangan terus sama banyak daripada awal. Jadi kita lebih bijak daripada Allah Ta'ala, meninggalkan pembahagian faraid. Faham? Dia gitu. Jadi betul dah dia buat ni. Dah. Yang segi kita nak beritahu, bukanlah mah dengan pitih saja faraid. Semua harta yang nilai. Orang Melayu ni dikira pitih dengan mah je lah. Pitih mah dia nampak. Lepas tu pitih dengan mah yang ada, baru wajib pergi ke Mekah. Hak lain harta pun wajib juga pergi ke Mekah. Home theater wajib juga pergi ke Mekah. Nah, VCD player, benda-benda yang bukan hajat, yang hajat keperluan hidup, tak wajib jual. Tidak dikira mampu ke Mekah. Mana? Tak wajib jual papan latar, tak wajib jual tikar, tak wajib jual pintu, tak wajib jual tangga, tak wajib jual atap, tak wajib jual tiang rumah. Tak wajib jual kenderaan yang dia nak buat berulang, buat kerja. Tak wajib jual kenderaan yang dia buat niaga. Tak wajib jual rumah yang dia bergantung hasilnya dengan sewa rumah tersebut. Lebih pada tu tidak lagi jadi keperluan yang penting, maka wajib jual pergi ke Mekah. Kita duk nampak wang tunai dengan emas. Kalau dah nampak wang tunai saja, emas karun lengang ada piti lagi Mekah. Lengang saja 6,000. Tak? Ni. Jadi faraid sebenarnya semua harta, bukan wang tunai dan emas saja. Semua harta. Termasuk kasut second hand si mati. Yang sepasang sebelah tak kira harta. Sebab sebelah jual tak laku. Kasut second hand jual laku tak jimat? Hak pakai dah. Laku tak posai. Tak kira lah. Laku tak? Laku harta. Beras cupak laku jual, wajib bagi zakat. Beras 2 teh laku tak? Tak laku. Tak wajib bagi zakat. Tengok. Jadi pandai-pandai lah tengok. Lepas tu dah lebih-lebih tu kain hak pakai dah, khusus selipah hak pakai dah gua ni. Masing-masing lepaskan hak. Hak saya segalanya, hak baki-bakinya harta, tak saya lepaskan hak saya. Barulah kita pakai sedekah korang umpamanya. Tak, bagi hak tunggu-tunggu hak sof-sof saja. Boleh juga. Tapi asas semua kena bagi. Bagaimana cara untuk membolehkan tanah pesaka dapat dibahagikan sama banyak antara wali laki-laki dan perempuan supaya tidak bercanggah dengan hukum syarak? Macam tadi lah. Mesti kita bahagikan ikut faraid dulu.
Nak, dan biar dia faham mengikut Quran, kita dapat banyak mana. Kemudian kita minta kebenaran untuk bahagi sama banyak. Nak, setelah kita ikut perintah Allah. Nak, setelah kita ikut perintah Allah, kita boleh bahagi. Asalnya dia kena qobak dulu harta tu, baru boleh bagi sama banyak. Tapi setengah ulama kata tak apa dah. Kita tahu dah hak kita banyak mana, walaupun kita tak jamah lagi harta kita tu, tapi kita tahu kita boleh 80,000. Lepas tu bagi sebanyak, bermakna kita akan kehilangan 20,000 lagi. Tak, untuk beri kepada anak perempuan. 20,000 tu untuk kita. Tak, 40, 80, 20 ke dia, 20 kita. Nah, janganlah maknanya terus bagi sama banyak gitu. Kerana setengah ulama kata buat cara lagu tu meninggalkan perintah Allah dalam Quran. Bagi ikut Quran. Nah, kemudian apa hukum duduk atas surat khabar yang ada nama Allah? Biasa orang buat lapik duduk semasa dengar ceramah. Saya ingin tahu apakah maksud isim dalam arti kata sebenar. Isim ilmu nahu ke apa ni? Isim itu dalam kategori gila ke gua ni? Oh, isim gila. Betulkah ada nerakakah bagi pelakon-pelakon lawak jenaka? Hukum menggunakan speaker sehingga terdengar seluruh kampung dan pelusuk kampung. Contohnya kuliah agama antara maghrib dan isyak, serta kuliah subuh. Setengah pendapat mengatakan mengganggu orang ramai. Tolong jelaskan. VCD, DVD atau buku agama tujuan untuk memberi ilmu pada orang yang mendengar dan membaca. Akan tetapi jikalau terdapat gambar yang menjolok mata pada VCD, DVD atau buku itu, seperti gambar perempuan yang tak menutup aurat, apakah hukumnya? Tengok keadaan lah. Kalau lucuh sangat haram. Kalau tak lucuh sangat makruh. Kalau nak menggambarkan tujuan nak beri islah kepada orang, nak kenal tutup aurat tak tutup aurat, harus. Tapi janganlah buat betul-betul nampak habis. Siapa nampak semua dengan nampak kopek, nampak punggung, nampak apa. Tak boleh lagu tu dah buku agama. Nak kena buat sama, kena buat keduk, kena buat rayok. Tak, supaya tak sangat menjadi menaikkan nafsu. Kalau jelas sangat tak boleh lah. Jadi haram pula. Macam dalam TV lah, kalau sekadar aurat nampak rambut, makruh kata setengah ulama. Kalau tengok rancangan yang siapa nampak telanjang, waktu haram dah pula. Kemudian masalah speaker, pembesar suara. Kalau kuliah ganggu orang ramai. Biar ada dua keadaan. Pertama memang mengganggu sungguh. Yang kedua tidak mengganggu, tapi dengar juga luar. Orang kampung boleh dengar. Jadi kalau waktu tidur, memang ulama-ulama kata tak boleh. Waktu tidur. Adapun waktu subuh bukan waktu tidur. Maka tak salah kuliah subuh pasang speaker luar. Kuliah maghrib bukan waktu tidur, waktu kuliah. Maka orang yang tak boleh mari, perempuan-perempuan orang tua, budak-budak, orang yang ada kerja di rumah, tak boleh nak tinggal rumah. Orang yang nak mari boleh tapi takut temu meja keke, dengar di rumah. Jadi kalau kau tak dengar. Jadi kalau kau tak dengar. Sebab itulah kalau kita berasa tak seronok, terganggu, jangan kita buat rumah kat surat. Kita cari kat kedai nombor ekor buat rumah. Kat kedai Toto, cari kita. Kena khabar gitu terus. Tidak dah reti bahasa ni. Kalau tengah malam tak boleh. Tengah malam tak boleh. Tapi hak maghrib isyak jangan kuat dah, ada setengah tu kuat sangat. Siapa bukan kata orang sebelah surah. Surah lain hak mengajar tak dengar terus. Tak boleh pula hak tu. 45,000 watt ambil paya. Bergegar habis pokok-pokok dak nak besar kat kepala jatuh pada bawah. Dak nak besar jatuh pada bawah buah-buah. Tak boleh pula gitu berdoa-doa lalu. Sebelum subuh, kuliah sebelum subuh. Tak boleh. Sebelum subuh tak boleh. Yang bolehnya iaitulah bang awal. Bang yang pertama tu boleh. Lepas subuh boleh. Tapi bukan bising sangat. Tapi dengarlah, orang boleh dengar. Orang boleh dengar. Kalau malam qiyamul lail tak usah pakai speaker lah. Qiyamul lail speaker dalam. Speaker luar, orang tengah tidur. Yang mulai ni bukan barang wajib. Kuliah ni barang wajib, fardu ain, nak khabar akidah, nak khabar Quran, nak khabar tafsir.
Nak qiyamul lail sunat. Maka janganlah sampai tubik luar. Tak. Lagi pula time orang tidur. Kalau benda wajib pun umpamanya tak boleh buat juga. Kuliah pukul 2:30 pagi. Bangun spekar bergegar habis. Tak boleh juga. Terganggu orang yang baru balik nak tidur lewat. Tak boleh nak tidur terus pas cerah. Tak. Duduk atas surat khabar yang ada tulis nama Allah. Biasa orang wak lapik duduk masa dengar ceramah. Ni dah pandai ceramah pula ni. Dah kira lah dengar ceramah dengar apa kau pandai lah. Kalau tulis dalam huruful hijaiyah, alif lam lam ha, haram. Wajib kena jaga. Waktu bila kita muskil surat khabar Jawi, ada tulis nama-nama Allah dalam. Tak. Kena jaga molek surat khabar Jawi. Jangan buat buku lah kalau boleh surat khabar Jawi ni. Untuk sang Melayu tu. Ada tulis Allah banyak kita jemput. Rumi tak apa. Rumi tidak. Tidak dikira Allah SWT. Dia isyarat saja. Isyarat kepada nama. Bukan sebenarnya nama Allah. Isyarat saja. Rumi tak apa. Tapi sunat juga kalau ada nama Allah. Kita tak mau duduk walaupun rumi sekalipun. Kerana menghormati lain. Tapi tak berdosa. Kalau alif lam lam ni huruf hijaiyah. Bila huruf hijaiyah tersusun pula berbunyi Allahu lafzul jalalah. Maka ada makna. Bila ada makna maka datanglah hukum syarak. Haram, makruh, wajib, sunat, harus. Antara tu dia duduk haram. Hina jadi kafir. Duduk saja tak hina haram. Niat hina koyak nama Allah dalam utusan Melayu jadi kafir laknatullah. Dia takluk selalu hukum syarak. Nak buku-buku ke, nak buku belajar ke, jangan gunalah surat khabar Jawi. Khabar Jawi ni bakar lah. Kalau beli surat khabar Jawi bakar. Banyak nama-nama Allah, alif lam lam ha di dalam. Rasulullah ada juga cerita-cerita Nabi, ada juga sikit dalam renungan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tulisan Melayu, muka dalam tepi dia kata renungan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada oleh kena jaga tu. Apakah maksud isim? Isim itu dalam kategori gila ke guana? Mana ketahui gila tak gila. Jadi isim ni kita tak erti isim-isim. Ni tanya ustaz hak pandai lah ilmu isim. Ustaz mana pandai ilmu isim? Itu tak erti. Kalau kita cakap jadi reka pula. Kalau isim ilmu nahu tahu. Kalimatun dallat ala ma'nan. Tu boleh. Kalimah yang menunjukkan ada makna. Walam yaktarin bi zamanin, dan tidaklah dia bergantung dengan zaman. Tu ising. Tak. Ising ilmu nahwu tu. Tu reti. Ising dalam ising gila ni. Biasanya datang bulan. Jadi bulan ngambang. Bahaya kat bulan. Bulan ngambang jadi pening. Sebab tu jangan malu bulan. Jadi ising. Kita kena ke mana-mana pun. Tapi tak ni lah kita dah pandai ni bab-bab ising ni, penyakit ising ni. Tanya-tanya ustaz pandai lah. Pandai bab-bab ilmu ising. Betul ke ada neraka khas bagi pelakon-pelakon lawak? Ada sebut di dalam hadis dhaif. Maknanya orang yang kerja ahli lawak ni sehingga orang lupa lalai daripada Allah, maka dia akan dicampur dalam api neraka. Tapi tidaklah dikatakan neraka khas untuk orang yang buat lawak. Dia lawak ni dibolehkan, tapi jangan siapa cari makan buat lawak. Jangan siapa cari makan. Kerja ni buat lawak cari makan. Jangan siapa lagu tu. Buat lawak untuk menghiburkan orang boleh. Ni bukan menghiburkan orang dah, kerja memang nak kira nak cari makan dah. Nak buat gua nak cari juga, nak suruh orang suka boleh piti. Jangan buat cari makan, jangan jadi sumber pendapatan. Memang ada sebut bahawa dia akan dicampur sejauh, maknanya sejauh-jauh campurkan, iaitulah orang yang melakukan kerja-kerja melawak. Tapi tidaklah dikatakan neraka khas untuk kerja ahli neraka. Tak. Kalau orang berlawak haram, tak boleh, itu pendapat tu salah. Kerana Nabi pun berlawak. Nabi kerek dia gurau dengan budak-budak, dengan orang tua. Kita banyak melakukan dosa, macam-macam dosa termasuk syirik. Soal saya, bagaimana cara kita nak taubat?
Tolong terangkan cara taubat itu macam mana. Tiap-tiap manusia ini, selain dia yang maksum, memangnya melakukan dosa. Banyak atau sikit dah. Dan jenis dosa itu berbeza-beza dengan berbeza-beza manusia. Dosa kita ni tak sama dengan dosa kawan kita. Dosa belaka. Nah, mak rempik dosa. Tok Imam buat dosa. Dosa cara Tok Imam. Dosa mak rempik tinggal semayang kadang-kadang. Dosa Tok Imam tak ada tinggal semayang. Dosa Tok Imam bukan kelek porong. Umpamanya tak. Dosa Tok Imam benda lain. Gigi kot lain pula. Dosa Tok Bilal cara lain. Banyak dosa belaka. Jadi dosa yang paling besar syirik. Menyembah berhala. Mempertuhankan manusia. Meletakkan undang-undang Al-Quran dan hadis di belakang. Mendokong undang-undang Tauhid. Ataupun maknanya mengatakan ada yang lain selain daripada Allah. Tu dosa-dosa syirik belaka tu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Taala tidak mengampun bahawa disekutukan akan dia dan sedia mengampun dosa selain daripada syirik. Maksudnya dosa syirik ini kalau dia sendiri tak minta ampun, Allah tidak akan ampunkan dia. Adapun lain daripada syirik, kalau dia tak minta ampun, ada dua keadaan. Boleh Allah mengampun dan boleh Allah tidak mengampun. Syirik mesti minta ampun. Cara dia, tengok, kalau dosa kita dengan Allah 3 syarat. Dosa kita dengan manusia 4 syarat. Dosa dengan Allah, zina, minum arak. Nah, dulu minum arak umpamanya, isyak dadah, telang pi kuda, dosa dengan Allah. Maka 3 syarat. Yang pertama berhenti buat. Yang kedua azam tak mau buat dah. Yang ketiga menyesal. Nak kena menyesal. Kalau tak berhenti lagi, tak panggil taubat. Berhenti dah, tapi azam kalau ada cang nak buat pula. Tak jadi juga. Nah, tak mau buat dah, berhenti dah, tapi tak menyesal. Tak menyesal, bangga dah pula. Tak boleh pula, dia kena menyesal. Dan berhenti mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana lain, kerana kesihatan. Tak boleh. Tak nyanyi hari ni, Datuk. Tak nyanyi kurang sihat. Dah kali sihat, saya akan menyanyi sampai ke liang lahat. Tambuh. Kerana Tok Ki tak belaga ayam, Tok Ki. Enggak dia dah, tangan Tok Ki bahan dia angin. Nak pegang ayam pun tak boleh. Dah kalau tak bahan dia angin, pegang lagi ayam. Tak boleh. Dah dia nak pegang daun teruk dah, tangan bahan di Pakistan. Jatuh bila teruk orang nampak kalau hak mau main. Tak main ada ni. Ada kerana Allah Subhanahu Taala. Berhenti dah dosa dak semayang. Ada ni semayang, tapi semayang kena qada. Tu dosa kita dengan Tuhan. Minum arak, 3 tela dah minum. Minta maaf dengan Allah Taala, berhenti buat, azam tak mau buat dah, menyesal. Tapi kalau kait dengan harta orang, kena pulang balik. Tambah 4 syarat. Syarat yang keempat, pulang balik. Dulu curi, leni dah menyesal, berhenti buat, tak mau curi dah barang curian, pulang balik. Tak ada dah belanja dah, kena nilai. Dah ingat, kena anggur. Lepas tu pulang balik, tuang dia ada, wajib beri ke tuang. Kalau ada barang yang sama, kena beri barang yang sama, tak boleh. Kenang waktu tukar pesen lain, tak boleh. Tak ada dah barang yang sama, mati dah, pasal dicuri ayam gitu. Nak pulang balik ayam, 20 tahun dah ayam, kalau ada maunya kecut ayam. Pulang balik, harga ayam ke tuang. Tuang dia mati dah, beri ke waris. Waris tak tahu mana duduk, beri surah niat sedekah daripada tuan punya barang dan minta Allah Ta'ala jadikan tuan dia halal di akhirat nanti. Dia gitu taubat. Dah kalau hak buat ke orang